Asar. Hmm? Asar. Empat. Sebelum maghrib 2. Okey. Siapa nak jawab satu-satu? Kita kira. Baik. Okey. Asar 4. Empat. Sebelum maghrib 2. 6. Sebelum isyak 2. 8. Berapa satu tadi? 10. 10. 4. Kita tak Zuhur dah masuk rawatib tu. Zuhur dah 4. Zuhur 4. Zuhur dah 6. Sebelum dah masuk rawatib. Sebelum semua rawatib ni bukan rawatib terkenal kan? Nah. Dia begini, kalau kita lihat, kalau kita pergi perpecahan Syafi'iyah, rawatib muakkadah, ghair muakkadah. Baik. Satu masjid tak masuk besar. Ha? Tak masuk terus. Satu masjid bukan rawatib. Selepas asar tak ada. Pendapat yang tepat adalah selepas asar bukanlah digalakkan, bahkan adalah makruh untuk dibuat, melainkan seseorang yang tertinggal ikut qadiyatul kita boleh balik pada qadiyatul ain. Sebelum ke selepas? Sebelum Zuhur 4. Sebelum Zuhur 4. Lepas Zuhur 2. Okey, bagus. Betul. Sadak. Okey. Okey. Itu sampai dengan yang rawatib. Nah. Lepas tu 2, rawatib. Itu yang dinamakan sebagai yang tambahan 10 semua ni. Jadi dengan ini kita katakan 2 rakaat selepas Zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak. Sebagian melihat bahawa amalan-amalan sebelum Zuhur, sebelum maghrib dan sebelum isyak ni tidak, mereka lihat 12 saja rakaat saja yang rawatib, lalu mereka tak lakukan yang lain. Kita kata salah. Kerana apa? Nabi SAW melakukan dengan hadis yang umum dan hadis yang khusus. Hadis yang umum adalah sebagai contoh Nabi bersabda, rahimallah mar'an salla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seseorang yang melakukan salat sebelum asar 4 rakaat. Begitulah kita lihat Nabi SAW bersabda hadis yang umum bahawa mabainal azanaini as-salah, 2 rakaat. Dan mana di antara 2 salat adalah salat. Di antara 2 azan adalah salat. Jadi dengan ini lepas sebelum maghrib ada, sebelum isyak ada. Sebelum maghrib ada dalil khusus juga. Nabi SAW bersabda, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Jadi liman sya, sebagai sesiapa yang hendak. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa adalah merupakan galakan. Cuma apabila kita balik kepada lepas sebelum isyak, mereka berhujah tidak ada. Dia kata dalil umum ada. Dalil umum haruslah diambil pakai selagi dia tidak ada dalil khusus yang mengkhususkannya. Ini yang dipraktikkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia praktikkan begini, tapi dia ada kurang yang 2 rakaat sebelum apa? Sebelum Zuhur. Yang sudah bukan muamalah ke sunat ni. Dia penekanan dia berhari-hari ataupun hari-hari penekanannya kita katakan harus ditekankan yang rawatib dahulu. Mana kita kata muqaddimah rawatib lah. Tapi kalau kita boleh lakukan setiap hari, lakukan. Bukan bermakna seorang lakukan setiap hari bid'ah ke atau sebagainya, tidak. Bahkan kita lihat perkara ini ada perkara anjuran, dan apabila anjuran itu tak meletakkan kita lakukan berapa kerap, maka dia adalah umum, mutlak. Jadi mutlaknya mana kita boleh lakukan bila-bila masa selepas Zuhur ke, sebelum asar ke, dan sebagainya kita lakukan. Nah. Bagi sesiapa yang hendak mengkaitkan bahawa hal ini boleh lakukan beberapa kali, dia harus datangkan dalil. Kerana apa? Kerana dasarnya adalah apabila sesuatu perintah didatangkan, kita katakan bahawa dia adalah menunjukkan akan kesunahannya. Dia tatawu'nya. Kemudian di antara amalan-amalan salat sunat ini adalah di antara salatul lail. Salatul lail. Di mana Allah Subhanahu wa taala allati imtadaha Allah fi kitabihi al-qa'imina fiha. Di mana Allah memuji bagi sesiapa yang mendirikannya dalam kitabnya, bagi mereka yang melakukannya. Jadi kita lihat sebab Allah SWT memuji dalam kitabnya adalah Al-Quran kepada sesiapa yang mendirikan salat malam tersebut. Dengan firman-Nya walladzina yabituna li rabb. Sebab Allah menceritakan akan
akan ibadur rahman, Allah dalam surah Al-Furqan, Allah telah menerangkan bahawa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di atas muka bumi ini dengan keadaan rendah diri. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kalau orang-orang jahil berkata kepada mereka, mereka katakan salam sejahtera. Walladzina yaquluna walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, dan mereka yang bermalam menghabiskan waktu malam mereka kepada Rabb mereka dalam keadaan sujud dan dalam keadaan berdiri. Subhanallah. Jadi menunjukkan itu adalah sifat yang Allah puji hamba-hamba Ar-Rahman. Dan kita tahu bahawa apabila seseorang itu dinamakan Abdur Rahman atau Abdullah, ianya adalah pujian, ianya adalah kemuliaan, kerana tak ada kemuliaan yang lebih besar daripada seorang itu disandarkan penghambaannya kepada Allah. Kerana kalau penghambaan ini disandarkan kepada selain Allah, maka itu adalah merupakan penghinaan. Awak hamba siapa? Saya hamba fulan. Hamba tukang kasut. Hamba ini semua nama kita kata. Hamba-hamba ini semua adalah hamba yang hina. Rasa penghinaannya dapat dirasakan. Nak sebut pun dia rasa macam lemah. Tapi apabila kita katakan kita adalah hamba kepada Allah, bermakna kita bukan hamba kepada makhluk. Dan dengan itu adalah satu kemuliaan. Sebab itu Allah SWT sebagai pujian kepada Nabi SAW, Allah SWT memujinya dalam firman-Nya, Subhanalladzi, Allah termuji. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulaha. Dan surah Al-Isra Allah menerangkan bahawa Maha suci Allah yang menjalan malamkan hamba-Nya, iaitu Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW sangat suka untuk digelar sebagai hamba. Bahkan Nabi SAW melarang sahabat-sahabatnya daripada melebih-lebihkan. Beliau mengatakan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, inni Abdullahi wa rasuluh. Ini Abdullahi wa rasuluh. Jadi Abdullah diutamakan, menunjukkan kemuliaan sebenarnya bukan dalam kerasulan, tapi penghambaan kepada Allah lebih utama lagi kita rasa kemuliaan. Kerana apa? Nabi SAW sendiri selaku seorang rasul merasakan dia adalah hamba kepada Allah, hamba kepada pencipta, pemilik, pentadbir sekian alam. Dan kita tahu bahawa kenabian tidak akan seorang pun perolehi kemuliaannya, kerana kita tahu bahawa kerasulan adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas." Allah memilih daripada kalangan rasul-rasulnya, Allah memilih rasul-rasulnya daripada kalangan malaikat dan daripada kalangan manusia. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa tak ada orang boleh dapat mencapai kepada darajat kerasulan. Kerana saya nak beribadahlah, lakukan satu amalan zikir tertentu, nanti jadi nabi. Tak ada. Tak ada orang boleh jadi nabi melainkan dengan pemilihan Allah SWT. Kemudian Allah SWT berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah SWT berfirman, berjauhan punggung mereka ataupun badan-badan mereka daripada tempat tidur. Mereka buat apa? Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan keadaan khaufan wa tama'a, dalam keadaan takut dan sangat tamak. Jadi namanya kita harap dan takut. Raja wa khauf. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka berdoa dan daripada apa yang kami memberikan rezeki kepada mereka, mereka mengeluarkan hartanya. Yunfikun, mana mereka bukan saja golongan yang dapat nikmat lalu suka-suka, tak. Nikmat dia dah dapat, mereka keluarkan lagi kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah terangkan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Maka tidak sesuatu jiwa mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka daripada qurratu ayun, penyejuk mata-mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan kepada apa yang mereka telah lakukan. Jadi dengan ini menunjukkan balasan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berikan hebat sekali. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Ini saja kita lihat ada surprise lah. Tapi surprise ini bukan surprise yang menakutkan, tak. Allah terangkan qurrati ayun, yang akan menyejukkan mata, menunjukkan kita akan pasti akan suka padanya.
Di atas apa? Di atas apa yang telah kita lakukan. Jadi menunjukkan bahawa ganjaran kelebihan melakukan solat malam sangat besar sekali. Lalu Nabi SAW saya mengatakan, membawa hadis Nabi SAW, afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Sebaik-baik solat selepas faridah, selepas yang wajib adalah solat malam. Di antara ulama mengatakan kenapa paling baik? Kerana dia jauh daripada pandangan manusia. Sesuatu yang jauh daripada pandangan manusia adalah lebih baik daripada yang dilakukan dalam pandangan manusia. Sebab itu ada sebuah hadis yang dinukilkan, saya tak dapat datangkan ada punya takhrij sekarang ini. Nabi SAW ada solat di mana orang ramai lihat, di mana orang ramai tak dapat lihat adalah lebih baik daripada solat di mana orang ramai lihat. Menunjukkan kepada kita bahawa di antara hikmah kenapakah solat malam itu atau solat yang dilakukan di waktu malam itu lebih baik, kerana di antaranya adalah orang ramai tak lihat. Nah, itu satu. Kalau dah jadikan sebagai satu perkara yang lumrah, yang kebiasaan dilakukan. Tetapi juga kita lihat bahawa di antara hikmahnya, kebaikannya juga adalah dapat dimakmurkan rumah-rumah kita dengan solat malam. Kerana Nabi perintahkan jangan jadikan rumah-rumah kamu perkuburan. Banyakkanlah baca Quran, dalam riwayat lain banyakkanlah solat dalamnya. Qala sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara hadis yang masyhur yang menunjukkan sebab kemasukan syurga adalah dengan solat malam. Ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai orang ramai, tibarkanlah salam, berikanlah makan, sambungkanlah silaturahmi, dan salatlah pada waktu malam sedang orang ramai tidur. Kamu akan masuki syurga dengan kesejahteraan. Subhanallah. Ini amalan-amalan yang kita lihat sebenarnya kalau kita harapkan ganjaran daripada Allah, kita akan cuba lakukannya. Afshus salam. Ini paling senang. Salam. Tak ada orang boleh kata susah nak buat. Tak ada. Ini paling senang, tak perlukan tenaga. Kita buat pada orang pun suka. Tambah kasih sayang lagi. Tak apa. Yang penting kita dapat tambahkan kasih sayang. Nabi SAW ada kan hadis yang kita yang masyhur. Nabi SAW ada, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ila syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum afshus salama bainakum. Nabi SAW ada, kamu tidak akan memasuki syurga melainkan sehinggalah kamu beriman. Dan kamu tidak akan beriman, yang sempurna iman kamu, selagi kamu tidak berkasih sayang. Hatta tahabu, sehinggalah kamu berkasih sayanglah. Adakah aku ingin menunjukkan kepada kamu satu perkara, kalau kamu lakukannya, kamu akan berkasih sayang di antara kamu? Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Dan sebarkan salam di antara kita adalah merupakan sebab kebesar yang mana Nabi SAW mengatakan masukkan surga. Begitu juga kita lihat daripada memberi makan kepada orang ramai. Allah SWT mengkeji atau mencela orang yang tidak memberi makan. Sehingga di antara sebab mereka yang masuk ke dalam neraka adalah sebab ini. Tak beri makan. Masalakakum fi saqar. Malaikat bertanya, apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami tidak berada dalam kalangan orang yang bersolat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami lalu berbincang dengan orang-orang yang memasukkan perbincangan yang tidak benar, yang tidak ada hak, yakni selain daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala benarkan. Menunjukkan bahawa kita cakap dusta ke atas Allah dan Rasulnya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dahulu mendustakan akan hari kebangkitan. Hatta atana al-yakin, sehinggalah datang kepada kami keyakinan, ini kematian. Daripada ayat ini menerangkan kepada kita di antara perkara yang mendapat celaan akan jadi sebab
Kenapakah seseorang itu merasa kerugian kelepasan peluang ini? Peluang memberi makan kepada orang miskin.